Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, kami akan membentangkan tugasan 1 GISC 1082. Kami telah memilih soalan 3 iaitu isu berkaitan persempadanan negara semakin parah, perlu ditangani dengan tuntas. Ahli kumpulan kami ialah Nur Najwa Husna binti Mat Rawi, Nur Izzah binti Abdul Halim dan saya sendiri Nur Yana Izzah binti Zukairi. Pensyarah kami ialah Encik Hasnal Hadi bin Tengah. Di sini saya Nur Yana Izzah binti Zukairi dan saya akan memulakan pembentangan bagi video kali ini. Yang pertama ialah pengenalan. Sempadan antarabangsa merupakan garisan sempadan yang membahagikan sesebuah negara dengan negara lain. Konflik sempadan antarabangsa biasanya melibatkan dua atau lebih negara yang bersaing secara terbuka mengenai sesuatu kawasan. Misalnya, contoh yang boleh saya ambil ialah pertikaian sekitar sempadan Jerusalem dalam kalangan penganut Yahudi, Kristian dan Islam. Perkara ini telah berlaku di semenanjung Gaza dan melibatkan negara Palestin dan Israel. Kita dapat lihat beberapa tahun ini Malaysia sering terlibat dalam konflik persempadanan yang kebanyakannya melibatkan negara jiran seperti Indonesia, Singapura, China, Filipina dan Vietnam. Dalam pembentangan kami ini, kami merangkumi 4 aspek iaitu pertikaian dan konflik di laut, pertikaian konflik di ruang udara, pertikaian konflik di darat dan implikasi konflik yang berlaku terhadap negara Malaysia. Yang pertama ialah pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Ini merupakan peta Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Di sini kita dapat lihat yang saya bulatkan warna merah ini adalah kawasan di mana terletaknya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ni jaraknya hanyalah 15.5 batu nautika. Pulau Ligitan ni merupakan sebuah pulau yang kecil dan bersifat kekal di atas aras laut. Kawasan di pula terletak lebih kurang 21 batu nautika dari Tanjung Tutup dari daerah Semporna di Sabah. Manakala Pulau Sipadan ni pula mempunyai keluasan lebih kurang 0.13 km saja dan jarak dia lebih kurang 15 batu nautika dari Tanjung Tutup dan 42 batu nautika dari kawasan timur Pulau Sebatik. Pulau Sipadan ni terhasil daripada aktiviti gunung berapi yang dikelilingi dengan batu karang dan atul. Pada tahun 1979, pihak kerajaan Malaysia telah mengeluarkan peta baharu di mana peta tersebut telah menunjukkan dengan jelas bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ni merupakan milik Malaysia. Namun begitu, Malaysia dan Indonesia telah berbincang semasa United Nations Convention of the Law of the Sea 1960 agar Indonesia mengeluarkan kedua-dua pulau tersebut dari peta Indonesia. Namun begitu, perundingan ini gagal kerana Indonesia tak nak mengalah. Perkara ini jadi lebih konflik bila syarikat swasta dari Malaysia melakukan aktiviti pelancongan di Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ni dengan Pulau Ligitan ni masih tiada kata putus tahu bahawa milik Malaysia, sama ada milik Malaysia atau milik Indonesia. Jadi Indonesia telah bersetuju untuk merujuk isu ini ke Mahkamah Antarabangsa iaitu International Court of Justice ICJ. Di sini kedua belah pihak telah meminta ICJ untuk menentukan negara mana yang lebih berhak ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Benda ni jadi lebih konflik bila Filipina memfailkan permohonan terhadap kedua-dua pulau itu pada tahun 2001 atas kepentingan dia sendiri. Pada waktu ni Filipina mulalah menyatakan kepentingan dia terhadap pulau-pulau tersebut agar dia pun boleh macam nak claim kedua-dua pulau tu. Tapi mahkamah telah menolak permohonan dari Filipina sebab Filipina gagal mengemukakan bukti yang kukuh bagi menuntut kedua-dua pulau tersebut. Jadi selepas itu Malaysia mengemukakan beberapa bukti kukuh bagi menuntut hak ke atas kedua-dua pulau tersebut.
Antara contoh bukti yang telah dikemukakan oleh Malaysia ialah Pulau Sipadan ni merupakan kawasan pengumpulan telur penyu dan merupakan kegiatan ekonomi penduduk tempatan. Tapi Indonesia pun dia nak mengemukakan juga beberapa bukti agar dia pun boleh menuntut pulau-pulau tersebut. Antara bukti yang boleh dikemukakan oleh Indonesia pun mendakwa bahawa rakyat dia telah lama menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan perikanan. Jadi, tak lama kemudian ICJ telah memperakui bahawa bukti yang dikemukakan oleh kerajaan Malaysia adalah lebih kukuh dan lebih jitu daripada kerajaan Indonesia. Kemudian ICJ telah memutuskan bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia. Seterusnya adalah pertikaian Pulau Batu Putih. Di sini merupakan peta Pulau Batu Putih. Yang saya bulatkan warna merah itu merupakan kedudukan Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih ini merupakan sebuah pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau ini bersaiz 137 meter panjang dan 60 meter lebar serta meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Pulau ini terletak kira-kira 24 batu nautika ke arah timur Singapura dan terletak 7.7 batu nautika sahaja ke arah selatan Johor. Perkara ini bermula apabila pada tahun 1980 Singapura menyuarakan bantahan rasmi terhadap peta Malaysia. Jadi Malaysia ingin mempertahankan hak Malaysia itu dengan menyuarakan hujah ketika menuntut Pulau Batu Putih ni. Malaysia telah mengemukakan hujah. Contohnya ialah Pulau Batu Putih ini secara semula jadinya merupakan sebahagian daripada Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial, iaitu wujud atau berterusan untuk masa lama sebelum undang-undang moden dipraktikkan. Bukan itu saja, Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih seringkali dikunjungi pelayar dan orang laut yang mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Johor. Hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih. Yang seterusnya, Johor juga tak bermaksud untuk menyerahkan hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British, melainkan sekadar memberi kebenaran kepada British untuk menyelenggara rumah api di kawasan Pulau Batu Putih tersebut. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggara rumah api tersebut dilihat sebagai tanggungjawab pihak penjaga rumah api. Bukan itu saja, Singapura juga turut menyuarakan hujah dia bagi menuntut semula Pulau Batu Putih. Antaranya ialah Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1847. Yang kedua, Singapura juga menyatakan bahawa Malaysia tak pernah menyuarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih. Jadi setelah meneliti dan menilai semua hujah yang diberikan oleh kedua-dua belah pihak, ICJ telah memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia. Perkara ini berlaku apabila Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih dan disebabkan faktor kolonialisme British. Bukan itu saja, tindakan mendiamkan diri diteruskan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Oleh kerana tiada sebarang reaksi dan protes, maka ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Okey, pembentangan seterusnya saya akan berikan kepada saudari Nur Najah Husna. Pertikaian Pulau Spratly.
Berikut merupakan peta Pulau Spratly. Latar belakang. Kepulauan Spratly merupakan gugusan daratan terpencil yang terletak di tengah-tengah Laut Cina Selatan antara Filipina, Vietnam dan Malaysia. Kepulauan tersebut terdiri daripada kira-kira 230 buah pulau, terumbu, beting dan kai dan mempunyai keluasan melebihi 0.5 km persegi. Nama kepulauan ini diambil bersempena nama Kapten Richard Spratly yang meninjau pulau pada tahun 1843. Ada yang menyatakan bahawa pulau ini pernah disinggah oleh orang Melayu Cham dan dijadikan tempat mereka mencari rezeki. Pertikaian hak milik bukan sahaja berlaku antara negara Malaysia, Filipina dan Vietnam, malah China juga mengaku pulau ini milik mereka. Kronologi konflik. Krisis pergelutan antara negara Brunei, Filipina, China, Vietnam, Taiwan dan Malaysia dalam merebut pulau tersebut terjadi selepas Jepun menyerah kalah dan meninggalkan Spratly pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1960-an, Filipina dan Vietnam mengambil alih beberapa pulau di gugusan tersebut. Pada tahun 1970-an, China dan Malaysia turut melakukan perkara yang sama. Pada tahun 1992 pula, Deklarasi Manila telah dilaksanakan. Pada tahun 2002, Perjanjian Deklarasi Manila diteruskan dan pada tahun 2005, China dan Filipina menandatangani persetujuan untuk melindungi minyak dan gas. Namun, beberapa tahun selepas itu, konflik kembali timbul kerana permusuhan ketenteraan laut. Filipina dan Vietnam menuduh China cuba mensabotase ke atas eksplorasi minyak. China dan Taiwan menuntut pulau ini disebabkan faktor sejarah, manakala Filipina menuntutnya berdasarkan prinsip terra nullius dan berbeza dengan prinsip tuntutan negara-negara lain. Tuntutan yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia menuntut Kepulauan Spratly berasaskan Exclusive Economic Zone (EEZ) dan prinsip lanjutan pelantar benua Continental Shelf Extension. Malaysia juga menuntut 12 terumbu kepulauan kecil di bahagian selatan timur Spratly. Pada tahun 1983, Perjanjian 5 Kuasa Pertahanan yang terdiri daripada negara Australia, New Zealand, Britain, Malaysia dan Singapura mengadakan latihan tentera di Laut Cina Selatan dan pada 22 Ogos 1983, Tentera Laut Malaysia telah mendarat di terumbu layang-layang dan kekal di sana. Tahun 1999, Malaysia membina struktur di Erika Reef dan investigator Shore yang juga dituntut oleh Filipina. Dan pada tahun 2005, Malaysia mempunyai kawalan ke atas 6 daripada 12 pulau-pulau kecil yang dituntut. Faktor Spratly menjadi rebutan. Kepulauan Spratly kaya dengan sumber ekonomi. Di kepulauan tersebut terdapat sumber ikan tropika, mineral dan sumber laut serta sumber lain yang berpotensi untuk penggalian dan eksploitasi minyak berserta gas. Kawasan dasar laut berdekatan dengan James Shoal, Pulau Spratly dan Reed Bank mempunyai telaga minyak yang boleh diekstrak dan ia juga dipercayai jauh lebih banyak berbanding dengan telaga minyak British Laut Utara. Dan yang ketiga, sumber perikanan juga ditemui di Laut Cina Selatan termasuk ikan selayang, ikan kembung dan ikan tuna. Usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, pengisytiharan Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Asia. Yang kedua,
Forum ASEAN Regional Forum ARF telah dianjurkan. Yang ketiga, Declaration of the Conduct of Parties in South China Sea ditandatangani. Yang keempat, ASEAN mengadakan Forum ASEAN China Senior Official Consultation ACSOC. Dan yang terakhir, China menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara pada 7 Oktober 2003. Berikut merupakan pertikaian dan konflik di ruang udara. Konflik di ruang udara. Berikut merupakan undang-undang berkaitan ruang udara dan ruang angkasa. Antara pencerobohan yang berlaku di ruang udara. Yang pertama, pada 1 Jun 2021, 16 pesawat tentera udara China iaitu People's Liberation Army Air Force telah memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Pada tahun 2008, 2009, 2010 dan awal 2011, masing-masing mencatatkan 985 pergerakan pesawat Singapura yang dikesan mencerobohi ruang udara Malaysia. Manakala pada tahun 2009, sebanyak 1,286 pergerakan. Pada tahun 2010, sebanyak 218 pesawat, dan pada Mei 2011 adalah sebanyak 19 pesawat dikesan mencerobohi ruang udara Malaysia. Pada Oktober 2021, pesawat tentera udara Singapura terbang rendah di ruang udara daerah Pasir Gudang, Johor. Namun begitu, Angkatan Tentera Malaysia menyatakan ia bukan pencerobohan tetapi merupakan latihan ketenteraan. Antara tindakan yang diambil, pihak China mendakwa bahawa ia merupakan rutin biasa yang dilakukan oleh mereka dan ia tidak menyasarkan mana-mana negara. Tapi, Menteri Pertahanan Malaysia ketika itu menyatakan tindakan 16 pesawat China itu merupakan satu pencerobohan dan menggugat kedaulatan negara. Antara tindakan yang diambil ialah pihak Wisma Putra memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan berhubung dengan insiden penerbangan itu. Kementerian Luar juga akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan itu kepada pemerintahan Republik China. Bagi menjamin keselamatan ruang udara negara, kerajaan telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dengan Jabatan Penerbangan Awam DCA. Slide berikutnya akan saya serahkan kepada saudari Iza. Okey, yang seterusnya ialah kesan dan implikasi sempadan terhadap negara Malaysia. Isu yang berkaitan ialah tercetusnya pelbagai konflik akibat isu sempadan dan tuntutan bertindih dalam kalangan negara Asia Tenggara. Kebanyakan negara-negara Asia yang berkongsi sempadan maritim menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindih yang mempengaruhi faktor kepentingan iaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor politik dan yang ketiga ialah faktor sosial. Seterusnya, faktor ekonomi ialah berlakunya perebutan hasil bumi yang berada di sempadan negara Asia. Yang kedua ialah faktor sosial. Sosial ialah yang berkenaan tentang isu keselamatan yang memberikan kesan kepada keselamatan nasional, dan isu pelayanan dan isu kesejahteraan, juga isu kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti ke negara Malaysia. Yang ketiga ialah politik. Politik ialah berkenaan dengan pergolakan serta perkembangan politik yang berlaku di seluruh negara Asia yang telah menjejaskan negara Malaysia. Okey, kita tengok satu-satu, iaitu di bahagian ekonomi terlebih dahulu. Isu tuntutan pertindihan mengakibatkan konflik yang menjejaskan ekonomi negara seperti yang kita tahu.
Okay, Malaysia sendiri terbabit dalam beberapa siri tuntutan bertindih, iaitu di negeri Sabah contohnya. Sabah masih dituntut oleh Filipina. Tuntutan berdasarkan sejarah pemilikan sebahagian Sabah oleh Kesatuan Sulu. Maksudnya Kesatuan Sulu ni masih lagi nak ambil Sabah ni, nak menuntut Sabah ni sebagai mereka punya kawasan, mereka punya bahagian. Okay, pertikaian antara Malaysia dan Indonesia berhubung Pulau Simpadan Ligitan telah diselesaikan oleh ICJ dengan keputusan berpihak kepada Malaysia pada tahun 17 Disember 2002. Okey, maksudnya kat sini Pulau Simpadan dan Ligitan ni dapat dekat Malaysia. Jadi ni Malaysia punya. Jadi hak milik Malaysia lah. Okey, seterusnya berlaku konsensi cari gali minyak di Blok Ambatan dan Blok Ambalat Timur kepada syarikat Shell pada tahun 16 Februari 2005. Perkara ini telah menimbulkan bantahan dari Jakarta. Okey, berlaku konsensi cari gali minyak ni, Malaysia yang nak cari gali minyak ni kepada memberikan Ambalat Timur ni kepada syarikat Shell. Namun Malaysia juga telah membuat bantahan terhadap Jakarta apabila Malaysia memberikan hak cari gali kepada syarikat Amerika, iaitu Unocal Corp pada tahun 2004 tetapi tidak dihiraukan. Maksudnya Jakarta ni tetap mengambil hak kita lah, sebab Pulau Simpadan dan Ligitan ni dah jadi hak Malaysia, tapi dia pun tetap tuntut juga untuk mengambil cari gali minyak ni. Dia pun tuntut juga cari gali minyak ni. Diorang kata ini diorang punya kawasan, diorang kata ini diorang punya hak, macam tu. Okay, yang seterusnya berkaitan isu sosial, iaitu isu keselamatan negara lah, maksudnya kan, negeri tu dalam negara. Okay, contohnya negeri Sabah. Sabah ni banyak terkait tau, sebab Sabah ni dia sempadan banyak negara Asia. Okay, Sabah merupakan negeri yang dikelilingi oleh beberapa buah negara jiran yang menghadapi masalah dalaman, terutamanya Filipina dan Indonesia, yang secara tidak langsung memberikan impak keselamatan yang sangat besar kepada Malaysia. Antara isu keselamatannya ialah perlawanan yang telah terjadi di perairan Sabah. Okay, telah terjadi insiden penculikan di Simpadan oleh kumpulan Abu Sayyaf, iaitu KAS, pada tahun 2000, diikuti beberapa siri penculikan yang berlaku sehingga kini. Maksudnya Sabah ni tak aman lah. Negara kita tak aman dengan kes penculikan. Ada je setiap tahun kes penculikan ni. Tapi dia bermula pada tahun 2000 yang dilakukan oleh kumpulan Abu Sayyaf. Okay, selain itu juga, isu pendataan asing tanpa izin, iaitu parti yang datang ke Malaysia tanpa kawalan telah menjejaskan isu keselamatan penduduk tempatan. Apabila ramai pendatang asing masuk ke negara kita, terjadinya pelbagai ancaman dan isu jenayah yang boleh membahayakan rakyat tempatan. Maksudnya mereka yang masuk ke negara kita ni bukannya memberikan impak positif, malah memberikan impak negatif kepada negara kita. Hal ini kerana mereka sanggup melakukan pekerjaan apa sahaja untuk meneruskan hidup di negara orang. Tak kisahlah kes pekerjaan halal ke haram ke baik ke buruk, mereka tetap akan lakukan untuk teruskan hidup mereka. Ialah kalau diorang tak cari duit, diorang nak makan apa kan? So diorang memerlukan duit dengan cara haram. Selalunya mereka akan menggunakan cara haram lah, sebab mereka ni pendatang tanpa izin. So diorang tak akan dibenarkan untuk membuat kerja-kerja macam kalau kerajaan, mana boleh, diorang takkan boleh bekerja di kerajaan, di sektor kerajaan. Okay, contoh kes jenayah yang telah dilakukan oleh parti ialah contohnya merompak, menculik, melacur dan sebagainya. Mereka juga telah meragut banyak nyawa rakyat kita untuk mendapatkan duit lah serta harta benda. Okay, yang seterusnya ialah politik. Politik ialah isu kehadiran pendatang Filipina dan Indonesia di Sabah yang sudah lama berlaku kerana mereka sudah lama berada di Sabah. Okey, sebab apa? Filipina dan Indonesia ni dia bersempadan, dekat je dengan Sabah, dekat je dengan Malaysia. So diorang ni memang ada dah lah dekat negara kita.
Sebab kita bersebelah sahaja dengan mereka. Jiran lah kan, negara jiran. Okay, namun kita tak dapat mengenepikan bahawa ada faktor penolakan dan penarikan yang menyebabkan kehadiran mereka di Sabah. Okay, faktor penolakan merujuk kepada keadaan ketidakstabilan politik di selatan Filipina serta ketiadaan pekerjaan di tempat asal mereka termasuk di Sulawesi. Maksudnya dia orang datang ke negara kita sebab faktor politik dia orang ni tak stabil. So dia orang datang ke negara kita. So kita terpaksalah menolak. Okay, keadaan ini ditambah oleh faktor penarik. Okay, ini faktor penarik pula iaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam sektor pembinaan, pembelakan, perdagangan yang memerlukan tenaga buruh yang ramai. Jadi kita terpaksalah ambil tenaga kerja diorang untuk bekerja di sektor-sektor yang telah berkembang di negara kita. Okey. Yang seterusnya ialah implikasi dan dasar kerajaan. Isu keselamatan yang telah meninggalkan impak yang besar kepada Malaysia ini menuntut tanggungjawab yang besar terhadap daripada kerajaan pusat untuk menangani masalah yang timbul. Okay, dalam hal ini sebenarnya banyak usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk berhadapan dengan situasi ini. Contohnya belanjawan pertahanan. Okay, negara Malaysia membekalkan kewangan yang banyak untuk pertahanan negara kita. Contohnya memberikan perhatian sewajarnya kepada aspek keselamatan di pantai timur. Contohnya menyediakan ahli tentera yang cukup untuk mengawal di sempadan Sabah. Sebab kan di situ kan ramai musuh kita, sempadan negara jiran. Jadi kita memerlukan ramai tentera lah untuk mengawal di situ, untuk bagi mereka tak masuk ke negara kita tanpa izin. Okey, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.